Halo, selamat datang ke permainan ekspedisi Lubuk Pusar yang dibawa oleh Caterpillar Books dan Punggol Agensi. Jadi untuk tuan-tuan yang ada buat tempahan bersama Caterpillar akan dapat satu kotak istimewa ini apabila anda membeli buku Mana Dadu Darjeeling. Jadi kita akan tengok dulu apa ada kat dalam barang dalamnya. Kita ada pertama buku manual ekspedisi Lubuk Pusar yang akan menceritakan dari mula barang yang diperlukan yang kita dah sediakan untuk anda, sebahagian daripadanya, antaranya satu set kad poker. Kita berikan 6 buah dadu dan juga 4 penanda ataupun batu azimat. Okay, setiap satu ni kita akan ceritakan kemudian nanti. Dan tuan-tuan juga kena sediakan satu lembaran kertas putih macam dalam yang ada dalam gambar ini, boleh tengok kat sini. Kemudian kalau ada pensel warna ke, marker ke pun boleh guna untuk lakarkan nanti dalam dunia ni, sebab ini permainan ni ekspedisi Lubuk Pusar ni sebuah permainan komuniti di mana setiap pemain akan berbincang, membuat penggambaraan dan lukis di atas peta ni. Jadi untuk permulaan saya nak kongsi sikit dulu latar belakang dia, kenapa namanya ekspedisi Lubuk Pusar. Jadi kalau lihat di bahagian awal ni ada macam intro sikit, backstory sikit kepada cerita ini. Okey. Anda dan rakan-rakan telah memulakan ekspedisi mencari pulau yang selamat, bebas wabak dan sesuai jadikan penempatan baharu. Tetapi pada suatu malam, kapal kalian dilanggar ombak. Kalian telah diberi amaran oleh nelayan Kuala Jurulus mengenai musim Dewa Laut mengganas. Kapal kalian ditelan Lubuk Pusar. Apabila kalian sedar semula, kalian berada di dunia asing. Tanahnya subur dan cuacanya tenang, sesuai untuk kalian teroka dan bina penempatan. Tapi jauh di lubuk hati, kalian masih percaya kalian belum terselamat sepenuhnya daripada dunia lama yang kalian telah tinggalkan. Okey, itu backstory dia. Maksudnya anda dan rakan-rakan pemain dalam permainan ini dah jatuh ke sebuah dunia baru, dan di dunia ini apa nak buat sebenarnya, apa penggembaraan yang ingin dibuat di dunia baru ini. Jadi ekspedisi Lubuk Pusar ini sebenarnya permainan komuniti, boleh main daripada 2 hingga 6 orang. Itu cadangan kami, tapi kalau nak main lebih ramai pun boleh sebenarnya, tapi cadangannya 2 hingga 6 orang lah. Waktu tempoh permainan dalam lebih kurang 2 hingga ke 4 jam bergantunglah dah berapa kali main, berapa orang yang main. Untuk kali ini kita akan main dengan 4 orang pemain. Bersama saya adalah Syahira, Rashdan dan juga Aino. Jadi setiap pemain dalam permainan ini adalah boleh kata ketua rombongan sebenarnya, sebab kita datang ke dunia baru ni dengan ada ramai orang ikut kapal kita. Jadi pemain adalah macam ketua rombongan sebenarnya, adalah pemimpin, ahli geografi, saintis, basically yang akan membina komuniti baru di atas peta ni. Jadi peta ni tuan-tuan boleh bayangkan sebagai dunia baru tersebut. Jadi apa yang ada kat dunia ni, itu benda awal yang kena decide lah di kalangan pemain. Jadi apa yang kita akan buat mula-mula adalah setiap pemain secara bergilir akan pilih satu benda yang ada kat dunia ni. Contohnya mungkin Rashidan kata dia kata kat dunia ni ada sungai. Jadi kita akan ambil pen, katakan ini warna yang Rashidan pilih, kita akan lukis lah satu imej sungai di sini. Kemudian kita pass pada pemain seterusnya pula, katakan Aino kata, Aino nak letak apa? Gunung. Kalau Aino kata gunung, kita akan lukis gunung kat sini. Itu datang pada saya, mungkin saya kata di sini ada banyak lombong, katakan. Lepas tu Syira letak apa? Reban ayam. Ya. Jadi apa-apa saja pun boleh benda itu. Jadi bila email atau objek yang dipilih tu terus kena lukis lah. Lukis jangan risau, kalau tak cantik sangat pun tak apa, asalkan simbol tu semua orang boleh faham ataupun lakaran semua orang boleh faham. Jadi okey, awal-awal kita decide dulu. Mungkin Aina boleh mula dulu. Kat dunia ni ada apa rasanya? Yang penting kalau kat satu dunia tu kita kena ada tanah lah. Okey. So ada lembah kot. So ini setakat dia ada lembah lah. Lembah lah. Okey, cuba Aina lukis sikit. So lembah. Okey. Lukisan tu tak sebenarnya terlalu besar. Mungkin peringkat awal tu mungkin boleh dulu satu kawasan je, satu bahagian je. Ini namanya lembah. Jadi macam saya, mungkin saya ambil colour masing-masing, mungkin colour lain-lain lah supaya senang ingatkan. Jadi saya mungkin kata di tempat ni ada banyak hutan lah, kadang-kadang hutan yang tebal di keliling lembah tu. Jadi mungkin saya buat hutan saya bentuk segitiga lah.
hutan saya. Ini bagi saya hutan lah. Keliling lembah tu. Jadi Banyak ya. ngelilingi lembah. Okey. Okey, Syira macam mana? Rasa ada apa lagi sini? Ada entahlah. Ada pondok. Mana? Boleh Syira. Kat mana-mana Mana? boleh. Kat tepi lembah. Dalam hutan. Macam mana ni nak lukis? Tak faham. Okey, Rasdan macam mana? Dia sungai kot. Boleh sungai. Tak ada nak kisah. Kita kan ketua rombongan. Oh ya. Oh. Sungai tu daripada inilah dia mengalir situ. Gitu. Dia rentas ke? Tembus? Tembus mana? Pergi pondok. Okey. Selepas setiap pemain dah pilih apa yang mereka percaya ada kat atas dunia ini, semua pemain akan menentukan secara bersama dua sumber kaya dan dua sumber miskin yang ada di dunia yang mereka telah bina. Jadi sumber kaya itu boleh dari benda yang material ataupun benda yang bukan material. Contohnya katakan Rasdan kata di dunia ini ada banyak lombong emas. Jadi ada banyak lombong emas lah. Dia mungkin lukis kot tanda mana lombong emas. Tapi kalau dia bukan benda material, contohnya Rasdan kata di dunia ni semua orang celik IT. Tapi mungkin advance kan celik IT. Kan kita semua orang pakar buat kapal kan. Jadi itu mungkin kalau tuan-tuan nak tanda di tepi ke ada kertas asing boleh tanda lah kot. Kata di dunia ni sumber kaya dia adalah emas dengan ilmu pertukangan. Kemudian dua sumber miskin secara bersama decide yang kekurangan di dunia ini mungkin kekurangan apa kita katakan apa itu Kesihatan. kesihatan ke Apa kayu, besi, apa sahajalah. jadi sekarang macam mana apa dua sumber kaya apa dua sumber miskin? Saya nak semua kaya makanan. Saya tak nak berbulu. Makanan apa makanan? Sebab kita ada sungai, so kita ada ikan. Okay, ada banyak ikan lah, kaya ikan. Okey, kaya ikan. Akak faham Faham? Okay, so kita kaya dengan ikan. Boleh tulis kat tepi ni Boleh, ya? tanda kita kaya dengan ikan. Okey. Apa lagi nak kaya? Ikan, dah ada hutan banyak ni. Mungkin apa? Banyak pemburu lah. Dia kata banyak Tak boleh lah. Mesti. Sebab dia bukan sumber. Tapi hutan banyak mesti ada kaya dengan tahyul sebenarnya kan. Tak semestinya. Saya tidak bersetuju. Hantu. Hantu tahyul. Tak boleh ke kan? kekayaan tu pada sumber kayu ke? Kayu apa? Yelah, kayu jati ke? Jangan share. Saya seorang yang realistik sikit. Ada semua miskin lah kot yang tu apa ni kepercayaan karut. Okey. Oh, okey. Boleh kan semua satu semua miskin kepercayaan karut. Boleh. Sebenarnya tak ada kepercayaan lah. Buat Orang masa tak ni. percaya lah. Buat masa ni dia orang datang ke dunia ni mungkin dah tengok hutan pelik-pelik ni dia orang ada kepercayaan karut. Tapi kalau miskin maksudnya dia Maksudnya benda negatif lah kot. Kita boleh anggap juga lah benda miskin ni sebagai benda yang negatif. Okey, ikan lagi apa nak kata? dua kan? Ni lah apa, harmoni. Hidup dengan harmoni. Walaupun semua orang mungkin datang latar belakang berbeza, setakat lah semua hidup harmoni. Kesefahaman. Kesefahaman. Kita semua kali kita kesefahaman lah. Kemasyarakatan. Ah. Kesepahaman. Okey. Okey, satu lagi semua miskin. Sumber apa? Sumber keselamatan ke? Keselamatan lah sebab kita ada rumah lagi. Okey, okey. Dan satu je pondok. Walaupun kita ada semangat kesefahaman yang bagus, tapi kita tak ada sumber Apa? keselamatan lah. Okey. Permainan ni akan ada setiap pusingan. Ada 4 musim dalam permainan ekspedisi Sport Pusat ni. Setiap musim itu ditandai oleh kad poker ini. Yang atas kali ini adalah musim kemarau, kemudian akan diikuti oleh musim hujan, kemudian diikuti oleh musim katak, dan akhir sekali yang khas ni adalah musim dewa laut. Jadi setiap pusingan, setiap satu kad ni sebenarnya mewakili 1 minggu dalam permainan ekspedisi Sport Pusat. Jadi apabila seorang pemain ambil satu kad dan baca
kejadian yang berlaku berdasarkan buku panduan itu. Maksudnya dah berlalu 1 minggu. Okey. Permainan tamat apabila kita masuk ke musim yang terakhir, musim Dewa Laut, dan ada pemain yang tarik kad King of Hearts. Raja jantung ni. Bila dia tarik kad ni, maksudnya inilah pusingan terakhir untuk permainan ekspedisi Lubuk Besar. Di setiap pusingan, apa yang akan berlaku adalah seorang pemain akan ambil dulu kad yang paling di atas. Contohnya sekarang 6 bunga apa ni? Bunga kemarau, yang musim kemarau ni. Jadi akan ada 2 peristiwa di dalam buku panduan. Pemain boleh pilih salah satu daripada katakan kejadian itu. Contohnya konteks ni, seorang petani menemui batu azimat dalam mulut seekor katak. Simpan atau berikan pada pemain lain. Ini satu pilihan. Yang pilihan kedua adalah kalian mula mendengar buah mulut mengenai sebuah pulau ajaib yang dihuni oleh katak-katak gergasi. Jadi dia pemain yang tengah aktif tu boleh pilih salah satu. Kemudian bila dia dah selesaikan, dia tak nak pilih salah satu boleh? tak boleh, mesti kena pilih. Mesti kena pilih dan dia kena langsaikan peristiwa tu. Kemudian pemain yang tengah aktif tu boleh pilih antara 3 pilihan. Pilih satu je antara 3 pilihan. Pertama adalah memulakan ekspedisi penggembaraan ataupun penjelajahan. Maksudnya, contohnya ini adalah Tun Rasdan, dan Rasdan kata dia nak di atas peta ni dia rasa sesuatu telah berlaku kan. Tiba-tiba dia kata ada sejumlah perompak muncul dalam peta ni. Jadi dia letaklah kat situ. Ataupun dia kata ada sejumlah komuniti kita dah pergi meneroka di kawasan ini. Jadi dia kena lukis kat sini apa yang mungkin ada dan tak ada di situ. Itu satu, memulakan penjelajahan atau penerokaan. Kedua, dia boleh memulakan projek. Contohnya dalam komuniti ni kita kata rumah tak cukup ya, kena buat rumah banyak lagi kan. Jadi Rasdan akan decide dulu di mana nak buat rumah tu. Mungkin Rasdan kata nak buat tepi sungai lah, ikan banyak kan. Jadi ambil satu-satu, kita sebagai komuniti decide projeknya nama mana. Rumah mungkin sekejap kan, tak lama sangat kan, mungkin kita kata 3 minggu. Jadi Rasdan tak ini dadu ni mewakili beberapa minggu yang kita akan pakai untuk siapkan suatu projek. Jadi kalau Rasdan kata 3 minggu, dia tak 1 minggu ni. Jadi nanti bila datang pusingan seterusnya, katakan pusingan Ainun ambil kad, dah hilang 1 minggu, tinggal 2. Main datang pula kepada saya, tinggal 1. Lepas tu datang pada Syirah, habislah, siaplah rumah kat situ. Jadi kemudian mungkin Rasdan lukis lah kat situ kan. Jadi itu tujuan dia. Kita pakai dadu ni adalah untuk menandakan tempoh projek sebenarnya dalam ekspedisi Lubuk Besar. Ini apa pula? Okey, sekejap. Kemudian satu lagi, kita ada, kalau dia tak mau memulakan penerokaan, dia tak nak membuat projek, dia boleh mengadakan perbincangan, mencetuskan perbincangan. Jadi mungkin pemain merasakan ada benda dia perlu bincang dengan ketua-ketua kumpulan. Contohnya mungkin di tengah permainan ni dah ada masalah kesihatan, katakan ada wabak. Jadi macam nak selesaikan benda tu? Jadi dia cetuskanlah perbincangan. Dalam perbincangan, setiap pemain berhak untuk bagi pendapat masing-masing. Tapi tidak ada pemain yang boleh bantah antara satu sama lain. Hanya melontarkan pendapat. Tapi akhirnya keputusan akhir di tangan pemain yang mencetuskan lah. Orang yang mencetuskan perbincangan itulah dia yang tentukan nak buat apa. Yang orang lain cuma bagi pendapat je. Okey. Jadi itu 3 perkara. Jadi ada satu lagi alat permainan dalam ekspedisi Lubuk Besar ni yang kita sebut sebagai batu azimat. Batu azimat ni diambil di hujung pusingan setiap pemain. Fungsi batu azimat ni adalah satu adalah untuk veto keputusan yang dibuat oleh seorang pemain. Contohnya Rasdan dah cetuskan perbincangan dan Rasdan membuat keputusan, dan kita yang lain sebagai ketua kumpulan juga tak bersetuju dengan Rasdan. Jadi kita pakai satu batu azimat dan kita veto lah keputusan Rasdan. Dan kalau Rasdan sendiri pun ada benda ni, dia boleh veto balik. Wow. Tapi tak berapa bagus sikit lah kan, untuk long term kan dah bergaduh sama sendiri kan. Jadi kena berhati lah benda-benda ni. Tapi sebabkan kita dah ada kesefahaman, maksudnya kita tak akan veto each other kan? Gantung lah kot. Apa guna kita ada sumber kaya? Satu lagi fungsi batu azimat ni adalah, misalnya kita nak mempercepatkan projek. Katakan kita nak buat sebuah projek mega kan. Katakan tiba-tiba Syirah kata nak buat lah satu menara berkembar kat tengah-tengah ni kan. Okey, tak, katakan benda ni makan masa 6 minggu. Jadi Syirah nak percepatkan benda ni, mungkin pakailah satu batu azimat, dia kuranglah 1 minggu. Jadi batu azimat ni boleh diambil
bila kita dah semua pemain dah melakukan semua perkara, benda terakhir yang dia perlu decide lah nak ambil atau tak ambil waktu azimat. Itu je.